pertama kita ada tengok nomenclature of alkane di mana kita bagi nama kepada alkane. So sebelum kita bagi nama kepada alkane tu dia ada beberapa set of rules lah. Cuma sebelum kita tahu nak bagi nama, first thing adalah awak kena tahu parent dia yang ni. Kalau satu karbon methane, dua karbon ethane, propane, butane sampailah decane. Okey, so yang tu memang kena hafal. Yang tu tak boleh nak tolong. So awak kena hafal mulai sekarang. So next, selepas dah hafal parent, awak kena hafal juga nama-nama ni substituent. Okey, methyl, ethyl, propyl, isopropyl and so on. Okey, yang ni lah benzin semua ni, iodo. Okey, so yang lain kita hanya bagi nama je lah. Okey, so Miss ada tinggalkan awak kat sini. Okey, muka surat 14 ni. Compound D. Ada siapa-siapa nak cuba tak bagi nama? Compound D ni. The longest parent dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so apa-apa pun, first kita cari the longest carbon chain. Second, kita bagi letak nombor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, kita akan start naming from right. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so siapa boleh bagi nama kat sini? Siapa boleh bagi nama compound D ni? Saya. Siapa tu? 3, 3, sorry. 355. 355. 355. Okay, good. Trimethyl. Okay. Octane. Octane. Okay, good. Trimethyl octane. Okay, so what about E? E apa nama dia ni? E. E. Siapa nak cuba E? Miss bagi peluang. Siapa-siapa? Anyone nak try? Ada orang yang nak try ke? 4-etyl, 2,4 dimethyl hexane. Okey. Sekejap. Siapa pula? Lamai. Guna account MOE lah. Okay, so this one. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, sepatutnya naming daripada kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kenapa daripada kanan? Sebab kalau dari kanan, ada dua substituent, nombor dia 3, 3, 5. Kalau daripada kiri, okay, substituent pada nombor 2, 3, 4. 2, 4, 4. Okay, kalau ikutkan 8, 9, 10. Yang ni lagi kecil lah. Sekejap. 1, 2, 3, 4. Sorry guys. Sorry. 244 lah. 244 lagi kecil ya. Sorry. So nama dia adalah 4-ethyl 2,4 dimethyl hexane. Okay, dimethyl hexane. Okay, last one F.
Okay. The longest carbon chain is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke atas dia 7. Kalau straight 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Straight lah. Okay, so this is your parent. Okay, 2 ni akan jadi substituent. Okay, kalau 3 carbon, apa nama substituent dia? Kalau 3 carbon, apa nama substituent dia? Propyl. So, methyl. So, kita nak bagi nama daripada kiri ke kanan? Number. Nak letak nombor dari kiri ke dari kanan? Kanan. Dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. So, nama compound? So, Kanan. okay, good. Nama compound? 5 ethyl. 5, sorry. MNOPQ. So, tak pasal-pasal ni. Methyl dulu kan? M dulu kan baru P. Methyl dulu kan baru propyl kan? So 3 methyl, 5 propyl, octane. Okey, yang tu yang senang. Okay, next. Okay, dalam exam, selain dia bagi structure, awak tulis nama, kadang-kadang dia bagi nama, awak kena lukis structure. Okey, kalau dia suruh awak lukis structure, lagi senang sebenarnya. Contoh, compound P, 3-methyl-hexane. So, kita lukis dulu dia punya parent yang kat belakang tu. So, hexane ada 6 carbon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat karbon ketiga ada methyl. Senang. Yang lain isi je dengan hidrogen. Sebenarnya, kalau dia bagi nama, dia suruh awak lukis structure, yang tu lagi senang sebenarnya. Okay, sebab kalau yang contoh-contoh sebelumnya, ada kemungkinan untuk awak buat mistake lah. Okay, kadang-kadang octane buat jadi heptane lah and so on. Okay, compound Q, tengok dia punya parent dulu tau. Tengok yang kat belakang ni. Okay, cyclopentane is a cyclic compound, segi 5. Okay, segi 5. So, lukis dulu segi 5. Lepas tu ikut suka awak lah nak letak yang mana satu nombor 1. Tapi jangan letak sini 1, sini 2, sini 3. Cannot lah. So, bila kita nak letak nombor, ikut awak sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. So, dia kata dekat nombor 1 ada set butil. Okey. Sorry. Mana tadi? Sekejap mana tadi? Okey, set butil. Set butil, dia punya parent ni akan bonded to secondary carbon. Okey. So, kalau dia karbon kedua, maksudnya ada karbon pertama. Allah, kenapa ni? Sorry ya. Ada karbon pertama. So, dia karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. Macam inilah set butil. Okey, maksudnya parent bonded to second carbon. Sebab tu nama dia set butil. So, isi. Lepas tu isi dengan hidrogen. Tu 1 H, ni 2 H, ni 3 H. Okey. Lepas tu dia kata dekat posisi 2 dan 3, dekat karbon 2 dan 3 ada methyl. So, kalau ini dah nombor 1, inilah nombor 2. 2, 3 ada methyl. Kalau ada soalan boleh interrupt Miss, tak ada masalah. Macam itulah rupa compound Q. Okay, next compound R, nonane. Okay, nonane maksudnya 9 carbon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum lagi, 9. Nonane ada 9. Okey, dia kata dekat karbon keempat ada cyclobutyl. 1, 2, 3, 4. Here.
ada cyclobutyl. Segi 4. Tak kisahlah segi 4 awak sengit ke, dia bukannya betul-betul nak simetri tau. Sebab misal dia nampak kadang-kadang student guna pembaris tau. So tak perlulah sebab kadang-kadang membazir masa. As long as cukup 4 bucu, cyclobutyl lah tu. Okey, cyclobutyl dekat posisi keempat. So dekat karbon kedua ada metal. Ada 2 metal. Like this. So, yang lain isi je dengan hidrogen. Okey, sampai sini ada soalan? Sambil-sambil tu awak boleh cek jawapan awak lah. Boleh isi nota and so on. Okay, kalau tak ada, Miss proceed. This one kita dah discuss. Cyclo ni. Okay. Yang lain, okay ada 3 lagi. Sambil-sambil tu kita buat terus lah. Okay, yang ni, this one, nampak macam, kalau you guys tak tahu dia punya structure macam mana, cuba lukis lagi sekali. Contenglah kat mana-mana. So, kat sini CH, here. Lepas tu CH3, CH3. So, ini adalah isopropyl. Sebab ada 3 karbon. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. So, kalau ada 2 substituent, kita akan letak nombor lah. So, kita akan jumpa I dulu. Isopropyl kan? Baru M. So, kita letak ni lah nombor 1. So, nama dia adalah 1 isopropyl 2 methyl cyclohexane. Okay, ya. Boleh tak ulang balik, tak faham. Yang mana satu? Yang A ni ya? Okay. So now, sekarang dia bagi awak substituent ni dalam bentuk condensed structure. So, kalau tak nampak structure dia yang ni macam mana, awak kembangkan dia. Okay. Boleh guna skeletal ataupun boleh guna expanded lah. So, kalau nak guna expanded, yang metal tu tak ada masalah tau. Metal tu okey, yang condensed structure ni. So, kat sini CH. Lepas tu dia ada 1 CH3. 1 CH3 kat sini. Okey. Cuba tengok balik list of substituent tu. Okey, dia ada 3 karbon. Kalau 3 karbon, mesti berkaitan dengan propane lah. Sebab 3 karbon. So, kalau parent awak sekarang untuk structure ni adalah cyclohexane, this one. Ini parent. 2 ni substituent. So cuba tengok sekarang ni parent tu bonded tu second carbon tengah. So kalau ikutkan structure ni, kita patah balik dekat ni ya. Kita tengok list of substituents sekejap. Mana? Okey, sekarang ni yang ni. Sekarang ni parent bonded tu karbon tengah. Karbon tengah. So, dia punya substituent tu nama dia isopropyl lah. Boleh sampai situ? Boleh, faham. Boleh ya? Yang tu kita kena tengok banyak contoh baru awak akan lebih nampak lah. Sebab tu Miss nak discuss semua contoh yang ada kat sini ni. Okey, so bila kita nak bagi nama, okey, nak letak yang mana nombor satu, nombor 2 tu, kena tengok juga sebab okey, sekarang ni tak kisah tau. Yang ni nombor 1, nombor 2. Tetapi sekarang ni dia substituent yang berbeza. Yang ni metal, yang ni isopropyl. Sekejap
Okey. Okey, sekarang ni kalau substituen dia sama, tak ada masalah yang ni nombor 1 ke nombor 2. Okey, kalau substituen dia berbeza, kat situ problem. So kita akan pilih yang ikut alfabetikal. So kalau ikut alfabet, I dulu baru M lah. So kita akan letak ni nombor 1, so yang ni akan jadi nombor 2. So kita akan pergi dia secara anti-clockwise. Okey, so ingat jangan pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 6. Ini 1, ini awak buat 6. Tak nak lah. Sebab dia punya rules mesti lower number. Mesti lower number for the substituent. So nama dia adalah, kalau ikutkan 1-isopropyl 2-methyl cyclohexane. Okay, now kita proceed untuk B. Parent dia obviously this one. Cyclopropane. Okay, cyclopentane sebab ada 5 karbon. So yang ni tak payah fikir. Yang ni confirm nombor 1 karbon dia. Sebab ada 2 substituent kat sini. Okay, so kita akan pergi secara clockwise. So, yang ni senang sikit lah. So, nama dia adalah 1-ethyl. 1-ethyl. So, 1,3-dimethyl cyclopentane. Cyclopentane. Okay, next. This one ni segitiga. Tapi substituen dia, awak tengok dia ada 1, 2, 3, 4. Okay, now yang ni penting. Substituen yang panjang ni, yang straight chain ni 4 karbon. Yang kat luar ni 4 karbon. Yang cyclic ni 3 karbon. So according to the rules, yang ni, yang panjang ni akan jadi parent awak. Okay, so yang ni akan jadi substituent. So, maksudnya kat sini, Miss nak cakap, tak semestinya kalau dia cyclic, dia parent. Okay, dia as long as siapa yang panjang, siapa yang karbon panjang, so itulah parent. Okay, so ini automatic nombor 1 lah sebab ada substituent kat situ. So, nama compound akan jadi 1-cyclopropyl. Yang ni kenapa? Cyclopropyl. Okay, kalau 4 karbon, butil. Cyclopropyl butane. Okey, sampai situ. Next, untuk D. Kalau untuk D ni, yang ni confirm lah dia punya parent sebab 5 karbon. Kat sini 4, kat sini 3. Okey, yang ni, so nak senang ingat kan, kalau awak nampak kaki ayam 2 macam gini, ini adalah isopropyl. Tapi yang ni macam mana ni? Okey, tak apa. Awak tak mahir lagi kan? So, kat sini CH3. Sini CH. Sini CH3. CH2. This one here CH3. Okey, ada 4 karbon. Kalau 4 karbon, butil. Tapi tengok, sekarang ni parent bonded tu karbon kedua. Betul tak? Kalau karbon kedua, dia akan jadi sek butil. Jadi dia macam tu, sek butil. So sebenarnya tak payah hafal pun. Lepas tu kita akan letak nombor lah. So masa nak letak nombor tu, awak kena tengok, fikir pula alfabet. So kalau ikutkan, I dulu baru S lah. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. I dulu baru S. So, kita utamakan isopropyl. So, 1, 2, 3. So, maksudnya kita akan naming dia secara, bukan naming, numbering dia anti-clockwise. So, nama compound adalah 1-isopropyl 3-sek-butil. Parent dia cyclopentane. Okey, parent dia cyclopentane.
Okay, next. E. E ni yang paling panjang dia obviously yang inilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, again. Kita jumpa banyak kali ni. Yang ni kan. CH3, CH, CH3. Yang ni kan, isopropyl ni tolonglah hafal dia punya rupa. Sebab memanglah dia sangat famous. So, kalau ikutkan ni dekat karbon ke-3, ni dekat karbon ke-5. So, this one, 3 isopropyl, 5 methyl heptate. 7 heptate. Okay, so that's how we name the compound. Okay. Sorry. Ada ambil gambar dulu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada ni. Okey, tak ada. Okey, so next kita akan pergi ke bahagian kedua. Kita akan pergi ke bahagian kedua. Yang ni lebih kepada explanation lah. Okey, untuk pengetahuan semua, alkane ni kebanyakannya wujud dalam keadaan natural gas, iaitu methane gas. So maksudnya from methane to decane, 70% is methane gas. So gas yang lain tu sikit je lah. Okay. So methane gas ni banyak digunakan dekat dalam kehidupan seharian kita lah, mainly cooking. Methane ni famous sebab dia digunakan untuk memasak. So, macam mana dapat methane gas ni? Methane gas ni sebenarnya kita dapat daripada dasar laut. Okey, petroleum. So, dia cari gali tu. Kalau yang nak kerja oil and gas tu nanti, inilah bahagian awak nanti. Okey, so bila dia cari gali dekat dasar laut tu, dia bukannya akan dapat terus tahu gas alkane. Apa yang dia dapat tu adalah mixture of alkane. Tapi kita tak nak semua tahu. Kita tak nak ethane, kita tak nak propane. Kita just nak nama apa dah? Methane. So, macam mana dia buat? Dia akan gunakan fractional distillation. This one. Okey, so dia akan melalui beberapa fasa. So, last kali barulah dia dapat pure methane gas. So, yang inilah yang awak guna. Okey, perlu tak hafal proses ni? Tak. Cuma nak cakapnya bahawa alkane ni wujud dalam keadaan natural gas. So, kita tak akan jumpa methane liquid. Tak ada. Okey, so now at room temperature and atmospheric pressure 1 atm, alkane kalau dia ada 1 sampai 4 karbon, dia akan wujud dalam keadaan gas. Sifat fizikal dia adalah gas. Maksudnya maksudnya dekat sini apa? Methane, ethane, propane, butane wujud dalam keadaan gas. Okey, start 5 karbon dan sampailah karbon ke-17, alkane akan wujud dalam keadaan liquid. Okey, so start daripada karbon 18 dan ke atas, dia akan wujud dalam keadaan solid. Kat sinilah awak dapat diamond awak tu. Contohlah diamond. Okey. So, itu sifat fizikal untuk alkane lah. So, yang ni kena tahu, dia berkemungkinan akan tanya masa, kalau tak silap miss, last semester dia tanya masa dekat ABC tu. Okey, dia tanya dekat soalan objektif. Dia bagi, kalau tak silap miss, butane kalau tak silap. Butane exists as solid, liquid or gas. Dia macam itulah soalan dia. So yang ni kena tahu. Okey. Now kita masuk kepada
Internet dia online. Okey. Okey, kita masuk kepada sekejap ya awak. Okey, Miss akan masuk mekanisme. Miss akan skip sekejap boiling point tu. Sebab boiling point tu dia lebih kepada explanation lah. Okey, kita pergi kepada sifat, tadi kita tengok sifat fizikal dia. So terus sekarang kita nak tengok dia punya sifat kimia dia. Okey, tak apa. So, untuk pengetahuan semua, alken ni dia tak aktif. Dia unreactive. Okey, dia unreactive. Sekejap Miss nak ni. Okey, dia unreactive. Maksudnya dia tak berapa nak aktif lah. Kenapa? Because it contain only carbon hydrogen and carbon-carbon bond. So, untuk pengetahuan awak, covalent bond ni strong and very difficult to break. So, kalau kita nak compare nanti alken dengan alkin ni you perlukan tenaga. Okey, kena ada tenaga barulah reaction tu akan berlaku. So, kita akan tengok reaction of alkane. Okey, first one kita akan tengok combustion. Okey, untuk combustion ada dua syarat. Kalau combustion tu berlaku dalam excess oksigen, produk awak nanti adalah CO2 and water. Okey, katakanlah pembakaran berlaku dalam keadaan oksigen tu limited. Tak cukup oksigen. So, awak akan dapat carbon monoxide and water. Yang tu terkena take note lah. So, alkane ni awak baru buat eksperimen kan last week. Okey, D7 tak buat lagi. Yang D8 dah buat. D9, D10 Miss tak sure dah buat ke belum. So, bila you bakar alkane, so basically ada dua produk. Okay, CO2 and water. Cuma kalau oksigen tu banyak, excess oksigen, awak akan dapat CO2 and water. Kalau oksigen tu limited, awak hanya dapat carbon monoxide and water. Itu beza dia. So now, alkane burn in excess oxygen to produce H2O and CO2 gas. Okey, contoh Miss buat methane Katakanlah methane CH4 react with excess oxygen. Okey, produk dia awak kena tahu siap-siap tahu. Okey, kalau ada perkataan excess, produk dia adalah CO2 and water. Tulis tulis dia punya equation siap-siap. Now we have to balance. So nak balance, tengok carbon dulu. Okey, satu carbon, settle. Next, kita akan balance hydrogen. Jangan balance oksigen dulu, hydrogen dulu. So kat sini ada 4 hydrogen, kat sini ada 2. So kita letak 2. Yang terakhir, barulah kita balance oksigen. So kat sini oksigen ada 2. So dekat kanan oksigen ada 4. So kita letak kat sini 2 lah. So untuk pengetahuan semua, kalau soalan nak chemical equation, dia akan ada 2 markah. Satu markah untuk spesies yang betul. Satu markah lagi bila awak balance tu betul dia punya stoichiometry. Okey, katakanlah soalan kata draw chemical equation for combustion of alkane in limited supply of oxygen. Okey, kalau limited, awak kena hafal dia punya produk. So, produk dia adalah sekejap mana pemadam ni. Okey, kalau limited oksigen, pembakaran akan menghasilkan carbon monoxide and water. So, katakanlah kita ambil gas ethane pula. So, kalau ethane, CH3, CH3. Okey, plus oksigen. So, you akan dapat CO